Allahu 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 Allah. Sebab itu jika orang tu baik, baik ni apa maksud? B-A-I-K, baik. Jangan tertipu dengan baik. Dia baik sebab apa? Pagi-pagi bagi cok badak kat kami, bagi makan. Baiklah konon. Dia baik sebab apa? Sebab dia pakai celak. Baiklah konon. Dia baik sebab janggut lebat. Baiklah konon. Dia baik sebab suka pakai ketayak. Baiklah konon. Baik yang pertama ialah semayang dia buat tunai. Dia jaga solatnya 5. Itu baik. Takat janggut lebat belum tentu baik jika solat tak jaga. Takat songkok sentiasa dipakai belum tentu baik jika solat dah qadha-qadha dengan senang. Baik ini pun kita kena analisis. Jangan orang kata baik, kita kata baik. Tak. Be critical. Jadi solatnya 5 berlaku kewajipannya ketika berlaku Isra' dan Mi'raj. Dan ketika Nabi SAW turun dari langit ke bumi, maka pada pagi Nabi turun tu, Jibril pun turun. Ajar Nabi tentang solat dan waktu solat. Maka kemudiannya Nabi bersabda apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayang sebagaimana kamu tengok aku semayang. Dan Nabi tengok Jibril semayang. Jibril guru Nabi tentang solat. Nabi ikut dan Nabi tunjuk sahabat bagaimana nak solat. Sahabat riwayatkan perbuatan Nabi pada kita. Maka kita ikut sahabat, sahabat ikut Nabi, akhirnya semayang berdasarkan Quran dan Sunnah ialah mengikut Nabi SAW. Maka semayang kita ni semayang mengikut Nabi. Yang sahabat tengok bertahun-tahun, setiap hari dan bertahun-tahun. Maka dia tak pernah tersilap. Mereka tak pernah tersilap bab solat. Setiap hari bertahun-tahun. Begitulah cara solat Nabi. Jika ada pun perbezaan yang kecil-kecil, yang kadang-kadang Nabi buat begitu, Nabi buat begini, yang tu tak apa. Ada orang letak tangan tinggi, Allahu Akbar, dia kiam, letak tinggi. Ada orang Allahu Akbar, kiam, tangan letak rendah. Yang tu perbezaan kecil-kecilan, tak apa. Yang pokok, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Dan rakaat itu macam mana? Macam yang kita buat sekarang. Itu pokok. Siapa cuba mengubah, siapa ubah itu ajaran sesat. Clear? Jelas? Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dihormati lagi dimuliakan. Solat ni saya nak kena bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, terlampau istimewa. Maklum dah dapat perintah di langit tertinggi kan. Saya nak bagi tahu lagi sekali, dia terlampau special. Siapa yang berhajat dengan Allah, ada problem, ada masalah, saya nak bagi tahu, siapa berhajat kepada Tuhannya, solatlah penghubungnya. Siapa berhajat pada Tuhan, nak minta tolong, solatlah penghubungnya. Saya teringat surah Al-Baqarah ayat 153. Ini sering saya sebut di radio dulu. Sekarang tak masuk radio dah. Masuk TV pula. Stop radio lah. Bagi kat ustaz lain. Masuk TV pula. Tapi benda isinya tak berubah. Saya dah ulang ayat ni. Yang saya sebut sebagai formula 2 sod. Formula 2 sod. Tahu kan sod? Huruf sod. Formula 2 sod. Saya ambil formula itu dari Quran. Surah Al-Baqarah ayat 153. Apa bunyinya?
Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai mereka yang beriman, minta tolong kepada Allah. Minta tolong kepada Allah dengan dua cara. Cara pertama dengan sabar. Itu short yang pertama, sabar. Minta tolong kepada Allah pertama kena sabar. Dan yang kedua, solat. Short yang kedua, solat. Itu formula dua short. Siapa berhajat dengan Allah, you ada problem. Anak saya ni, anak pertama liang lah. Anak kedua ni, ya Allah, suka bantah cakap ibu. Anak ketiga ni malas belajar, tak nak pergi sekolah, ponteng. Macam-macam problem kan kita ada kan. Dr. Daniel pun ada problem. Semua ada masalah. Maka yang boleh selesai masalah siapa? Allah. Maka semua kita berhajat kepada Allah. Maka Allah bagi formula. Itu penting Quran kita baca dan faham. Kita faham formula. Formula Quran. Ini formulanya. Wahai mereka yang ada iman, minta tolong kepada Allah. Minta tolong. Kita cari orang, tolong. Allah kata minta tolong pada aku. Kamu minta tolong pada makhluk, dia tak gagal. Minta pada aku. Tapi nak minta pada aku dua cara. Pertama kena sabar. Kedua kena solat. Sebab itu kalau kita nak minta tolong pada Allah, solat dok qada-qada, tak dapat bantuan Allah. Sebab itu Dr. Daniel sebutkan tadi, solat teramat istimewa. Siapa berhajat kepada Tuhannya, jagalah sabar dan solat. Clear? Dan berdasarkan hadis yang sahih, antara tempat dalam solat yang ketika itu kita dekat dengan Allah dan doa kita insya-Allah makbul. Doa tempat tu insya-Allah makbul. Siapa yang berhajat pada Allah, jaga solat dan minta pada Allah, sampaikan hajat kita di tempat itu. Masa bila? Masa sedang sujud. Tak semestinya sujud yang terakhir. Sujud pertama, sujud kedua, semua sujud. Yang terakhir lagi-lagilah. Tapi orang dok kata sujud terakhir. Nabi tak kata sujud terakhir. Bahasa Nabi tak ada minta pada sujud terakhir, tak ada. Nabi kata minta masa sujud makbul. Kita sujud, ya Allah kuatkan imanku, tapi minta di hati. Jangan dalam bahasa kita baca kuat, ya Allah, ya Tuhanku, tu imam pun terkejut. Di hati, ya Allah kuatkan imanku, hilangkan penyakitku. Ada seorang muslimat tu ikut kelas tafsir saya. Dia Allah uji dengan barah kanser. Sedih dia. Maka saya kata kat dia, puan, Allah tak zalim. Puan semayang jangan miss. Dan setiap kali puan semayang, terutama yang fardu, setiap kali sujud minta. Jangan jemu, jangan bosan. Dah bertahun-tahun dia ikut kelas saya, masih bertemu lagi di kelas saya. Panjang umur, alhamdulillah. Ada datang Dr. Daniel, anak saya ketegang. Ini bahasa orang Kok Diang, orang utara. Ketegang, ada yang tambah, ketegang misai. Tu dia lagi sakan. Tak apa puan, semayang dah. Itulah ada masa dah. Tak mau dengar dah benda tu. Semayang, kecuali ketika uzur, tak boleh semayang. Tapi masa tak uzur wajib semayang, buat. Dan masa sujud, minta. Dia minta, dia yakin anak dia makin baik. Alhamdulillah. Sebab itu saya ulangi,
solat yang 5 teramat istimewa. Jaga, semua kita berhajat. Dan Allah berdasarkan sabda Nabi mengatakan masa sujud manusia paling hampir dengan Allah minta. Allah